Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Saya nak berkongsi dalam YouTube channel saya. Dah lama saya tak upgrade petang ni saya nak berbincang tentang bagaimana kita memilih untuk menggunakan sama ada citation itu di awal ayat ataupun citation itu di tengah ayat ataupun citation itu di belakang ayat. Saya tak pasti sama ada anda boleh lihat dengan jelas ya. Di sini. Okey. Saya pun tak pasti. Contohnya yang pertama, inilah di awal ayat dan inilah di tengah ayat, Creswell, dan ini di hujung ayat. Okey, apa beza dan apa kegunaan dia? Apabila kita membuat satu penulisan, kita rujuk pada literature, tentulah timbul persoalan. Yang kita tulis tu mesti datang daripada our own understanding dan kita kupas berdasarkan kepada pemahaman kita sendiri. Jadi timbul persoalan, kita menulis itu adalah daripada penulisan pemahaman kita, bukan daripada ringkasan daripada sumber yang kita baca. Kita baca satu sumber, kita faham dan kita ringkaskan. Maknanya kita buat ringkasan karangan seperti Tingkatan 5. Okey ya. Okey, cuba kita sama-sama lihat perkataan ya. Katakan Moody and Cinder 2003 reveal that. Okey, dia ada bawa maksud ya. Okey, reveal that bermakna dia telah mendapat sesuatu. Reveal that selalunya reflect kepada satu research. From the research we reveal something. Kita membongkar sesuatu. Jadi, bila kita kata reveal that, bermakna kajian itu dilakukan oleh Moody and Cinder. Dia yang lakukan kajian. Bila dia lakukan kajian, itu namanya bukan idea. Itu adalah satu statement, satu pernyataan, satu kepunyaan. Okey, author, Moody and Cinder. Dia yang buat kajian. Ini bukan idea. Inilah dapatan dia sendiri. Maka dia sepatutnya diletakkan di hadapan, menjadi sebahagian daripada ayat yang mewakili statement ataupun yang revelation dia sendiri, apa yang dijumpai. Okey, bermakna dia ni pertinent author kepada statement yang kita tulis. Okey, yang kedua, simmer whatever lah, simmer ke simmer ke, tak kisahlah, administered a survey. Jadi administered makna dia telah menjalankan survey. Kita bukan ambil idea survey itu penting ke, survey tak penting ke, tapi kita menyatakan dia telah menjalankan survey. Survey ini dijalankan oleh author tersebut. Maka author ni adalah berhak mendapat nama di dalam ayat yang kita rujuk kepada perbuatan dia. Maka dia berada kat depan. Yang ketiga, Kinney. Okey, 2008, use a web-based instrument to investigate. Sebenarnya saya ambil perkataan daripada jurnal ya. Use the web-based instrument. Jadi Kinney ni dia sendiri yang menggunakan instrumen itu. Bukan kita ambil idea penggunaan instrumen itu penting dan salah seorang yang menggunakan instrumen telah kajian lepas adalah Kinney. Tidak. Tapi proses use the web-based ni kita merujuk pada kajian yang dia lakukan. Jadi ketiga-tiga ni adalah pertinent author yang berhak mendapat tempat dalam ayat tersebut. Okey, maka kita merujuk kepada dia sebagai sebagai orang yang dikaitkan secara langsung kepada statement yang kita tulis. Okey, dalam konteks ini orang tak persoalkan kita lah. Kenapa? Kerana yang kita tulis itu berdasarkan apa yang mereka lakukan. Okey, tapi yang ini tidak dominan. Tidak banyak. Sebab ini kajian-kajian lepas yang mereka lakukan. Yang penting kita mengupas kajian-kajian lepas, mengambil idea-idea utama daripada kajian lepas tersebut dan menjadikan kita punya own understanding dan kita kupas sebagai idea kita support by that previous literature. Okey, sebagai contoh, saya kata ni, your voice, your idea. Okey, yang ini kena dominan dalam kita punya kajian. Orang nak baca what we are going to write. Orang nak baca our thesis, not the previous, not the summarization of the previous study. Okay ya? Contohnya, the research considered. Kita nak buat kajian macam ni contohnya kan. The research consisted of positivist paradigm. Okay, sebab kita nak menyatakan kajian kita ni adalah kajian yang merujuk kepada positivist paradigm. Tapi oleh kerana positivist paradigm ni satu statement yang kuat,
kita ambil mana pernyataan tersebut, kefahamannya itu daripada Creswell 2003 using a quasi-experiment design. Okey, yang kedua, a case study, kita nak cerita pasal kita punya kajian case study. Jadi kita nak mempertahankan kajian case kita dan macam mana kita memahami case study tersebut. A case study design emphasize well-defined concept of case or cases. Okey, oleh Olson. Jadi Olson bukan orang yang mencipta case study. Creswell bukan orang yang mencipta positivis, tidak. Kalau katalah memang perkataan positivist paradigm tu memang hasil daripada ciptaan Creswell, maka Creswell duduk depan. Katalah kalau case study itu hasil ciptaan Olson, Olson duduk depan. Tapi sekarang ini idea pemahaman kita tentang bagaimanakah case study itu dijalankan dan dia merujuk kepada salah satu yang kita baca, Olson, sebagai support kepada kita punya idea. Okay, the data obtained from the pedagogical intervention known as 4C. Okay, jadi data yang kita dapat daripada kajian kita adalah intervention yang kita lakukan yang kita namakan sebagai 4C, yang kita ambil daripada idea Mark. Tapi ini bukan kajian Mark, this our research. Okey, jadi kita tak nak melihatkan bahawa apa yang kita tulis itu semua daripada orang lain. Okey, contohnya Creswell menyatakan, Olson menjelaskan, Mark memberitahu ni, sedangkan itu tidak tepat dengan maksud kita menulis literature ataupun sepanjang penulisan kita kepada tesis kita. Sebab itulah kalau anda perasan, 3 yang di atas ni maybe 10% sahaja. Okey, ataupun 20% saja daripada semua citation. Kebanyakannya berada di belakang ataupun di tengah-tengah begini, sebab this is our idea daripada kombinasi pembacaan pelbagai artikel dan kita kumpulkan sebagai satu idea yang kita gunakan untuk membuat kajian tersebut, disupport oleh idea-idea ni. Idea-idea ya, bukan mereka ni bukan orang yang menghasilkan semua benda ni. Sebab setakat positivist paradigm, kita ada beratus ribu orang menyebut benda yang sama. Salah satunya adalah Creswell. Okey, case study memerlukan sesuatu yang kita perlu define apakah dia cases atau case yang kita gunakan. Semua buku mengatakan benda yang hampir sama, tetapi kita merujuk kepada Olson. Okey, sama juga. 4C ni adalah benda yang merujuk kepada Part 21, communication, creativity, collaboration dan juga critical thinking. Semua orang sebut benda yang sama, tapi kita merujuk kepada Mark. Sebab tu Mark tidak berada di hadapan. Okey, jadi itu cara penulisan ya, yang patut anda bezakan di antara menulis di hadapan ataupun menulis di belakang. Kenapa sebahagian besar penulisan berada di belakang atau di tengah-tengah? Kerana kita punya idea yang kita kupas support by the previous study. Tetapi kalau kita rujuk literature di mana kajian itu dilakukan oleh author sendiri dan kita nak merujuk kepada perbuatan author itu melakukan kajian tersebut, maka dia kena di depan. Kalau kita nak merujuk kepada author yang mendefinkan sesuatu, okey, pada peringkat awal dia yang mendefinisikan, contohnya Wing mendefinisikan computational thinking. Okey, selain daripada Papert. Okey, jadi Papert mendefinisikan Papert kat depan. Lepas tu Wing pula mendefinisikan dalam bentuk yang lain, Wing juga di hadapan, bukan di belakang. Tetapi kalau kita ambil idea computational thinking daripada artikel lain yang bukan Wing, yang bukan Papert, maka kita akan di tengah ataupun di hujung. Supaya itu melambangkan kefahaman kita dan idea kita daripada pembacaan kita artikel-artikel yang lepas. Okey, saya harap anda dapat sedikit maklumatnya. Bermaknanya jangan kita baca artikel je letak depan. Dollah menjelaskan. Kita baca sikit buku, Creswell menyatakan. Baca sikit buku, Samad menghuraikan. Okey, sedangkan semua tu bukan daripada mereka. Mereka hanya menulisnya semula daripada pembacaan dan konsep-konsep yang umum yang maybe anda tidak ketahui tetapi mereka telah ketahui, maka mereka sebenarnya bukan. Kecuali Creswell membuat kajian. Sesuatu kajian, awak rujuk kajian tersebut, merujuk kepada apa yang diperlakukan dalam kajian tersebut oleh Creswell, maka Creswell di depan. Kalau Creswell hanya menyatakan pendekatan ini dinamakan sebagai positive paradigm, itu adalah idea yang dia ambil daripada mana-mana, yang sebenarnya bukan perbuatan, perlakuan daripada dia sendiri. Maka tak perlulah kita merujuk sebagai Creswell.
Okey, saya lagi tunjukkan, mana tahu sesiapa yang nak ambil. Okey, saya minta maaf lah, inilah yang teknologi yang saya boleh gunakan. Okey, anda boleh crop untuk memberikan anda sedikit maklumat. Okey, itu saja. Terima kasih kerana bersama saya pada petang ni. Share, jangan tak share. Mudah-mudahan manfaat itu dapat berpanjangan untuk anda semua. Saya sentiasa membantu kalau anda perlukan, insya-Allah. Okey, semoga anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada petang ini. Mata steam sikit sebab bila bagi bengkel the whole day cakap-cakap kan, kadang-kadang kita tak perasan semangat-semangat, bila balik oh my god kita pun rasa flat. So apa pun, terima kasih IAB kerana menjemput saya selama 2 hari. Okay, mudah-mudahan dapat manfaatnya untuk semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye.